di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Antara fokus negeri di bawah bayu, Kerajaan Sabah ulangi komitmen atasi krisis air. Laporannya bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik, sahih. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Nor sekali lagi menegaskan komitmen kerajaan negeri dalam mengatasi krisis air di Sabah. Justru katanya kelewatan pemberian peruntukan keuangan daripada Kerajaan Persekutuan tidak perlu dijadikan isu. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Datuk Haji G menjelaskan kerajaan negeri akan segera menyelesaikan isu tersebut demi manfaat rakyat. Untuk menyelesaikan masalah air ini untuk jangka masa panjang. Kita bercadang untuk membina empangan, dam dan juga masalah-masalah yang lain termasuk elektrik. Pasal ini dua isu yang very important. Jadi kerajaan negeri berusaha akan menyelesaikan ini secepat mungkin. Jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Pada Jun lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluluskan bantuan keuangan RM320.25 juta bagi menyegerakan pelaksanaan pelan jangka pendek menyelesaikan isu bekalan air di Sabah selepas pertemuan bersama Ketua Menteri di Putrajaya. Bantuan keuangan itu merangkumi pelaksanaan 6 program yang terdiri 20 projek di seluruh negeri termasuk 9 bagi daerah Kota Kinabalu, Tuaran, Putatan, Papar, Beaufort, Keningau, Tawau, Lahadatu dan Sandakan. Projek terbabit dijangka memakan masa antara 6 hingga 12 bulan untuk disiapkan. Dalam pertemuan bersama Perdana Menteri, Datuk Haji G turut mengemukakan pelan jangka panjang bekalan air berimpak tinggi yang dirangka kerajaan negeri termasuk projek empangan di Papar dan Ulu Padas Sipitang bagi memastikan bekalan air yang mencukupi untuk jangka masa panjang. Cadangan McDonald's mewujudkan hub pembekalan makanan bersepadu di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP dan membuka lebih banyak restorannya di Sabah disambut baik kerajaan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor menyatakan cadangan tersebut bukan sahaja membantu merancangkan lagi aktiviti ekonomi setempat, malah turut mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Datuk Haji G berkata kerajaan negeri juga mengalu-alukan usaha sama antara syarikat-syarikat franchise dengan syarikat berkaitan kerajaan GLC negeri bagi menerokai potensi perniagaan yang akan memberi manfaat kepada Sabah. Kita terbuka kepada usaha seumpama ini. Terpulanglah kepada entiti yang berkenaan kepada siapa mereka mau bekerjasama. Kerana dalam bidang perniagaan, dia mesti mau ngam, selesa dan percaya konsep itu kita wujudkan supaya apa juga yang akan dilaksanakan akan berpanjangan dan memberi manfaat. Datuk Haji G ditemui media selepas menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara McDonald Malaysia dan Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP bagi kerjasama pembinaan hub bekalan melibatkan pembinaan kilang, gudang dan pusat penghantaran di kawasan seluas 1.6 hektar. Sementara itu, menurut Menteri Pembangunan Perindustrian Negeri merangkap pengerusi KKIP, Pung Jin Ze, KKIP sentiasa bersedia menyokong syarikat tempatan mahupun antarabangsa yang datang melabur di Sabah kerana bertepatan dengan aspirasi kerajaan negeri yang ingin menjadikan Sabah sebagai negeri perindustrian menjelang 2030. Dalam majlis ini, restoran makanan segerah itu turut menyerahkan zakat perniagaan RM100,000 kepada Majlis Ugama Islam Sabah Muiz untuk diagihkan kepada golongan asnaf.
Universiti Malaysia Sabah UMS menerima 30 unit bahan pameran interaktif bernilai 1.5 juta ringgit daripada Pusat Sains Negara PSN yang bakal meningkatkan minat rakyat negeri ini, terutama generasi muda dalam bidang sains, teknologi dan inovasi STI. Bahan pameran berkonsepkan astronomi, cabaran minda dan fizik itu untuk kegunaan Pusat Sains UMS, U-Science yang merupakan lokasi program PSN satelit selama 2 tahun. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Ata Joseph Kurup berharap dengan adanya pameran tersebut, U-Science akan menjadi destinasi tumpuan lawatan sambil belajar, terutama dalam kalangan pelajar sekolah bagi meningkatkan minat terhadap bidang STI. Berdasarkan dapatan kajian kesedaran awam mengenai STI Malaysia tahun lepas, minat terhadap bidang sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi STEM dalam kalangan pelajar adalah rendah, iaitu hanya 40%. Saya mengajak kepada orang-orang ramai untuk datang di sini untuk menikmati kemudahan yang dibawa oleh Pusat Sains Negara. Secara keseluruhan ini merupakan satu usaha daripada pihak Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi untuk meningkatkan lagi pembudayaan sains khususnya di kawasan wilayah Borneo dan juga di kawasan luar bandar Sabah. Dato' Ata ditemui selepas majlis penyerahan Mobile Thematic Exhibition MTE Pusat Sains Negara kepada U-Science UMS di Kota Kinabalu. Tambah beliau, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah juga dalam peringkat perbincangan untuk mewujudkan PSN Sabah. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor UMS, Akademik dan Antarabangsa, Profesor Dr. Syahril Yusof menyambut baik kerjasama ini dalam usaha meningkatkan minat pelajar dalam bidang STI. Center ini akan digunakan sebaik mungkin oleh U-Science UMS untuk menambahkan aktiviti-aktiviti untuk menarik minat pelajar-pelajar sekolah khususnya dan juga melatih pelajar-pelajar UMS untuk membantu dalam program-program untuk meningkatkan minat mereka khususnya pelajar-pelajar penelaman. Kerajaan negeri meluluskan peruntukan khas RM50,000 untuk menampung perbelanjaan pasukan bola sepak bawah 15 dan 18 tahun yang mewakili Sabah ke kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM di Johor. Menteri Belia dan Sukan Dato' Elren Angin berkata peruntukan khas itu diluluskan sebulat suara dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Dato' Elren, meskipun program tersebut bukan di bawah kementeriannya, namun atas semangat kesukanan tetap tampil membantu bagi memastikan pasukan berkenaan beraksi dalam kejohanan tersebut. Penting kita bantu, ya, sebab budak-budak ini orang kita. Jadi eventually budak-budak ini akan mewakili Sabah di peringkat Sukma, di peringkat mudah-mudahan peringkat Sukan C, Sukan Asia dan seterusnya. Mungkin dalam peringkat Olimpik. Ya, jadi kita minta dari pihak Kementerian Pendidikan Negeri Sabah untuk memohon ya amaun itu, dan kita mengharapkan amaun itu dapatlah ya menghantar anak-anak kita ke Johor. Beliau memberitahu sidang media di Kota Kinabalu bagi mengulas isu tular dalam media sosial berhubung penyertaan pasukan tersebut untuk meneruskan misi ke peringkat kejohanan MSSM. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Negeri Raisin Saidin menzahirkan terima kasih kepada Kerajaan Sabah atas keprihatinan membantu anak-anak muda bertanding di peringkat lebih tinggi. Mewakili negeri Sabah itu satu penghormatan yang amat tinggi, dan peluang keemasan ini seharusnya tidak boleh kita lepaskan daripada anak-anak murid, dan memang mereka ini sebenarnya adalah merupakan kumpulan pelapis yang suatu masa nanti akan mewakili Sabah barangkali dalam sukan bola sepak. Kejohanan MSSM bakal berlangsung 25 hingga 30 Ogos ini.
Golongan B40 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan akan dibantu untuk mendapatkan lesen motosikal di bawah program My Lesen B2. Dun Lumadan Datuk Ruslan Muharram berkata usaha itu bagi memastikan lebih ramai golongan B40 terutama belia mendapatkan lesen motosikal. Menurut Datuk Ruslan, inisiatif itu secara tidak langsung dapat meningkatkan mobiliti dan peluang pekerjaan bagi golongan muda dan berpendapatan rendah. Dengan bantuan tersebut, golongan B40 dapat memperoleh kemahiran pemanduan motosikal yang sah dan meningkatkan aksesibiliti mereka kepada pekerjaan. Dan saya menyarankan kepada JPKK, semua pemimpin di peringkat kampung, untuk mengenal pasti para belia-belia kita supaya disenaraikan dan kita antar ke pejabat JPJ daerah Beaufort untuk kita memudahkan untuk mengadakan program untuk mendapatkan lesen percuma ini. Datuk Ruslan yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah kecil menumbuk. Beliau berharap program berkenaan juga membolehkan lebih ramai individu memperoleh lesen motosikal secara sah dan meningkatkan keselamatan jalan raya secara keseluruhan. Baik, sekian berita dari negeri di bawah